أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Allah izin kita bertemu pada pagi ini dan saya minta maaf awal kalau suaranya kurang elok sebab jemputannya dah lebih awal. Maka saya rasa tak selesa nak batalkan semata-mata suara tak ada. Baru malam tadi rasa macam tak sedap nak bercakap. Tapi sihat, Alhamdulillah. Dan saya harap tuan-tuan pun dalam keadaan yang baik, dalam kesejahteraan minda, jiwa, tubuh badannya. Dan terutama sekali adalah iman kita yang kita sangat cinta dan kita sangat jaga ini. Dan mudah-mudahan subuh yang kita telah mulakan pada hari Deepavali ini menjadi bekalan baik kita di hadapan Allah Ta'ala untuk kita pamerkan kepada Allah Ta'ala bahawa kita adalah sebahagian daripada salihin, sebahagian daripada orang yang mencintainya. Dan oleh kerana saya diberi ruang yang agak luas untuk bercakap tentang apa, dan kebetulan kita Deepavali, tapi saya tak adalah nak bercakap tentang Deepavali, cuma satu hadis yang saya rasa saya petik daripada Sahih At-Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebenarnya, satu hadis yang sangat um, mustahak untuk kita lihat apabila kita berada dalam sebuah negara yang majmuk dan apabila kita ada sambutan-sambutan perayaan begini, Deepavalinya, Raya Cinanya, walau apapun perbezaan kita dengan kaum-kaum lain, agama lain di luar sana, bahkan tak perlu agama lain pun, orang lain, kita berbeza dari segi banyak benda. Tapi kita berkongsi kegembiraan yang sama bila kita dapat cuti. Apabila ada Deepavali, yang bercuti bukan kaum India yang beragama Hindu saja. Kita yang Melayu Islam pun dapat cuti, mungkin sebahagian daripada kita tak bercuti. Raya Cina kita sama-sama balik kampung, meraihkan dan berjumpa dengan keluarga kita. Maka kemajemukan yang kita rasai di Malaysia ini dalam masa yang sama adalah satu satu rahmat Allah Taala juga untuk memberi kepada kita cuti yang banyak untuk bertemu dengan keluarga kita, untuk buat urusan-urusan yang tak dapat kita lakukan pada masa yang lain. Bahkan kalau kita membaca beberapa kajian tentang cuti-cuti cuti-cuti awam di seluruh dunia, Malaysia antara negara yang paling banyak sekali cuti. Barangkali sebab Malaysia adalah negara yang sangat majmuk, maka apa saja cuti kita akan raikan sama-sama. Kalau kita lihat di negara-negara yang lain, walaupun kadar produktiviti negara tinggi, ekonominya baik, tetapi rakyatnya tidak ada peluang untuk buat aktiviti bersama dengan keluarga, tidak berpeluang untuk buat aktiviti selain daripada kerja. Maka kita ada satu nikmat yang kita perlu syukuri, walaupun jarang kita sebut, cuti itu adalah satu nikmat yang Allah hadiahkan kepada kita. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Salam. Dan hadis ini adalah hadis yang menurut Abdullah ibn Salam, ini kata-kata pertama Nabi ketika Nabi sampai di Madinah. Antara kesalahan kita ataupun salah faham kita bila kita menyebut tentang sirah adalah kita sangka sirah itu tidak majmuk. Kita sangka yang ada di situ adalah muslimin saja. Bila sebut Madinah, kita sangka bahawa Madinah itu didiami oleh masyarakat yang Muslim, beragama Islam, beriman dengan Nabi SAW saja. Bahkan Mekah sendiri pun kita sangka adalah kaum Arab saja. Tapi realitinya kalau kita lihat data-data tentang kemajemukan kaum, agama di Mekah dan Madinah ni, dahsyat. Kadang kita berani untuk sebut yang apa yang kita rasai hari ni dari segi berjiran dengan orang bukan Islam. Pergi ke kedai pakai kereta dengan acong. Ataupun kita pergi makan kedai jumpa mamak. Yalah Muslim tapi kaumnya lain kan. Maka kemajemukan yang kita rasa hari ini, saya rasa saya berani untuk sebut yang itu juga Nabi rasa. Baik kemajemukan dari segi kaumnya, kabilahnya, dan kemajemukan dari segi agamanya.
Ketika di Mekah, mereka memang hidup dalam, kita kena bayangkan zaman itu orang hidup secara kabilah, keluarga masing-masing. Dalam masa yang sama, kita kenal ada orang nama Bilal yang merupakan seorang hamba daripada Habsyah. Kita kenal Suhaib Ar-Rumi. Namanya pun Ar-Rumi walaupun dia bukanlah orang Rom, tapi dia orang daripada utara. Orang cakap kulitnya putih-putih. Berbeza dengan kulit orang Mekah. Kulit Suhaib Ar-Rumi ni, dia punya kulitnya putih, melepak. Berbeza dengan para sahabat, para muslimin yang lain. Itu di Mekah. Apabila tiba di Madinah, kita tiba saja di Madinah, mereka bertemu dengan bukan saja kaum Arab daripada Aus dan Khazraj. Dan kita kena tahu Aus dan Khazraj itu ada Kristian, ada yang menganut ajaran Kristian, ada yang menganut ajaran Yahudi, ada yang menganut ajaran Jahiliyah, ada yang tak ada agama, dan ada yang Muslim. Yang inilah yang kita kenal, yang Muslim dalam kalangan sahabat Aus dan Khazraj. Ada seorang ketua Banu Aus yang namanya Abu Amir Ar-Rahib, seorang Arab tapi dia Kristian. Dia ayah kepada Hanzalah. Yang kita kenal Hanzalah Ghasilul Malaikah, Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat ketika perang Uhud tu. Ayah dia adalah seorang Kristian, rahib. Untuk kita faham betapa majmuknya kehidupan para sahabat. Bukan di luar daripada rumah mereka, dalam rumah mereka sendiri, ibu ayah mereka bukan satu agama dengan mereka. Lagi majmuk. Kan? Bahkan Hanzalah tu isterinya adalah, apa nama isteri dia? Jamilah. Lebih kurang nama isteri dia Jamilah begitu. Dan Jamilah ini binti apa? Binti Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini kepala munafik di Madinah. Untuk kita faham, dalam rumah Hanzalah ada seorang ayah yang Kristian dan ada mentua, bapa mentua yang munafik. Betapa diversenya, betapa majmuknya keluarga para sahabat di Madinah. Dan mereka bertemu dengan kelompok-kelompok Yahudi di Madinah, yang mereka tu berjiran lah. Kalau kita lihat peta Madinah hari ini, Masjid Nabawi itu keseluruhannya, kalau kita boleh bayangkan, itu adalah kawasan muslimin di Madinah. Keluar saja Masjid Nabawi hari ini, ikut peta hari ini lah kan, keluar saja pintu Masjid Nabawi, kita akan jumpa orang Yahudi. Bukan Masjid Nabawi zaman Nabi lah, dari sudut petanya, nak cerita betapa kecilnya Madinah untuk mereka bertemu setiap masa, setiap hari bertemu dengan orang Yahudi, setiap hari bertemu dengan orang Kristian, setiap hari bertemu dengan orang-orang yang bukan daripada kabilah mereka, daripada bangsa mereka. Dan Abdullah ibn Salam, seorang berketurunan Yahudi dan Yahudi pertama yang peluk Islam di Madinah. Abdullah ibn Salam meriwayatkan hadis ini. Dia kata, inilah kata-kata Nabi SAW saat Nabi masuk ke Madinah. Bila ini adalah kata-kata pertama, maksudnya apa? Inilah kata-kata yang akan menjadi pasak ataupun asas kepada sebuah negara yang namanya Madinah. Dan ini tidak pernah berlaku dalam masyarakat Arab. Berlaku apa? Hidup dalam kepelbagaian. Selama ini mereka hidup cara macam mana? Orang Quraisy hidup dengan orang Quraisy. Aus hidup dengan Aus. Khazraj hidup dengan Khazraj. Yahudi hidup dengan Yahudi. Datang Nabi SAW, Nabi menghapuskan segala segala perbezaan itu. Kita masih mengaku mereka masih lagi kafir Quraisy misalnya, ataupun musyrikin Quraisy. Mereka masih lagi Yahudi, tapi bila duduk dalam negara Madinah, kita kena sama-sama. Ini satu pengalaman kehidupan yang sangat berbeza, tak pernah dirasai oleh mana-mana insan di tanah Arab. Apabila Nabi SAW tiba, Nabi bawa satu kesatuan. Nabi nak hidup sama-sama. Dulu saya pun bila baca sirah, saya ingat ini cerita yang berbeza lah dengan negara kita. Sebab negara kita kan majmuk, bercampur-campur. Dulu masa saya duduk belajar dulu, kalau tuan-tuan ada yang pernah belajar di Timur Tengah ke, pernah pergi ke sana, itulah kot Madinah zaman dulu-dulu. Tapi rupanya tidak. Hari ini negara Arab, kita ambil lah Jordan, 95% Muslim. Dan lebih kurang 80% Arab. Maksudnya apa? Tak majmuk sangat lah. Kalau nak jumpa seorang Kristian dekat Jordan tu payah lah. Dia kena ada tempat dia. Dekat mana Saya pernah juga pergi tempat tu, tempat yang ramai Kristian dekat Jordan. Tapi ramai-ramai pun itu je lah yang ada. Nak jumpa orang yang bukan Arab. Bukan Arab tu maksudnya penduduk asal Jordan yang bukan Arab. Payah.
Eh? Semuanya Arab, semuanya Muslim. Majority. Dulu saya sangka inilah kod Madinah. Semua Muslim, semua Arab. Tapi bila tengok statistik, macam mana para warga ini berkumpul dalam kota Madinah, mereka bukan Arab saja. Eh? Bahkan panglima-panglima tentera Islam, bahkan scholars ataupun ulama Islam zaman Nabi SAW, Abu Hurairah misalnya, dia bukan Arab yang Arab. Bilal ibn Rabah, orang kanan Nabi SAW, dia bukan orang Arab. Termasuk Suhaib Ar-Rumi, termasuk Amr bin Al-As. Ini adalah nama-nama orang yang dari segi keturunan aslinya dia bukan pure Arab. Dia bukan orang yang betul-betul Arab. Maka bila Nabi tiba, Nabi sebutkan kalimah ini. Lihat apa yang Abdullah ibn Salam sebut. Nabi sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana dia? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam. Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikan makan. Wasal bukan ada yang hilang ni ayat salam wa at'imut ta'am. Wasilul arham. Saya punya rujukan ni hilang pula satu matan dia. Wasilul arham, dan hubungkan silaturrahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan solatlah pada waktu malam ketika orang lain tidur. Itu saja hadisnya. Ketika Nabi melangkah masuk, wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berikan makan minum, hubungkan silaturrahim, solatlah pada waktu malam ketika orang lain tidur. Itu saja ucapan Nabi SAW. Dan ucapan ini dirakamkan oleh Abdullah ibn Salam, yang ketika itu kita boleh jangka belum lagi sampai episod dia peluk Islam. Kenapa? Abdullah ibn Salam ini, dia tertarik dengan Nabi SAW, tapi dia perlukan masa lah untuk melalui peristiwa yang akhirnya dia peluk Islam. Dia bukan tergolong dalam kalangan Aus, bukan dalam kalangan Khazraj. Sebab Aus dan Khazraj ni ramai yang dah peluk Islam dah sebelum Nabi sampai. Abdullah ibn Salam Yahudi. Dia belum peluk Islam lagi. Dan dia mendengar kalimah ini. Maksudnya apa? Nabi bukan berikan ucapan kepada muslimin saja. Nabi beri ucapan kepada semua orang Mekah. Dan kita lihat kandungan Al-Quran sendiri pun, kalau kita belajar tentang ayat Madaniyah, ayat Makkiyah, kan antara beza ayat Mekah dengan ayat Madinah tu kan, ya ayyuhalladzina amanu untuk ayat Mekah, dan ya ayyuhan nas untuk ayat Madaniyah. Maksudnya apa? Kalau di Mekah tu banyak ayat Quran turun, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Kenapa? Sebab subjek ataupun prospek Al-Quran itu adalah orang mukminin saja. Sebab musyrikin ini menentang. Dan Islam belum lagi bersifat negara. Islam masih bersifat community. Kan? Maka dia kelompok kecil, minority. Bila sampai di Madinah, Islam akan menjadi sebuah negara. Dia tak mahu lagi jadi komuniti kecil. Dia nak jadi negara. Bila nak jadi negara, tak boleh elak kita kena bergabung, berkawan dengan orang-orang yang bukan kita. Kan? Bila nak jadi negara, kita perlu berkawan dengan orang-orang yang bukan macam kita. Maka sebab itu turun ayat Quran, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kan beza dengan wahai orang yang beriman. Sebab itu bila kita membaca syariat Islam, yang menariknya adalah syariat-syariat ini bahkan orang Kristian pun ada yang bila mereka berbeza pandangan tentang satu perkara dalam kalangan mereka, mereka bertemu dengan Nabi SAW, berikan kami seorang hakim untuk menentukan urusan kami. Maksudnya apa? Mereka minta mahkamah Islam, hakim dalam kalangan muslimin diutuskan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Ini orang Nasrani pada zaman Madinah. Maksudnya apa? Mereka faham bahawa kita satu negara. Kalau Islam bawa keadilan, maka mereka minta bantuan Nabi SAW, utuskan seorang hakim, dan Nabi utus, apa nama orangnya? Sahabat tu, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Nabi utus untuk jadi hakim. Amin hadhil ummah. Gelaran Abu Ubaidah, seorang yang memberikan keamanan kepada umat ni, seorang yang terpercaya, Al-Amin. Dan hadis tadi kita lihat sedikit satu demi satu. Afshus salam. Sebarkan salam. Bila kita tahu yang ayat pertama daripada hadis ini adalah ayyuhan nas, maksudnya apa? Semua. Bila sebut afshus salam, dia ada dua maksud. Sebarkan salam ada dua maksud.
Beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi satu, sebarkan kesejahteraan, sebarkan keamanan, sebarkan rasa nyaman supaya Madinah itu, kota Madinah yang diidamkan ini, yang nak jadi sebuah negara ini, dia aman. Bukan senang dan kita pun sedar benda tu, saya pun sedar, kan? Bukan senang kita bertemu dengan orang yang bukan kita. Kalau kita accident, mungkin accident dengan tuan-tuan haji, dia okey sikit. Dia tak adalah rasa macam, tak apalah, kita kan Melayu sama-sama, Islam sama-sama. Tak adalah rasa macam, ni budak ni mesti budak jahat ni. Tapi kalau yang keluar tu adalah India. Tapi yang keluar daripada kereta belakang tu adalah Cina. Apa perasaan kita? Lain kan? Saya yakin, saya rasa macam tu. Dan tuan-tuan pun, saya rasa fitrahnya, kita akan rasa bias sikit. Kita akan ada rasa, bias tu apa rasa tidak adil sikit kepada orang yang bukan kaum kita, agama kita. Kita tak boleh tipu perasaan tu. Saya rasa kita rasa benda tu. Bila yang buat masalah, saya pernah ada pengalaman, kadang berjiran ni, kita orang parking depan rumah kita, jiran dekat taman perumahan. Bila yang blok depan rumah kita tu, orang India, kita jadi mengamuk. Tapi bila yang blok depan rumah kita tu adalah orang Melayu, dan pula dia bagi salam pula, Assalamualaikum bang, sorry. Padahal daripada pagi dah parking kereta. Tapi kita tenang je, kenapa? Tak apalah orang kita. Kan? Maksudnya apa? Susah sebenarnya. Sebab kita ni ada satu rasa tidak senang ataupun secara automatik kita lebih simpati dengan orang yang sama macam kita. Bila nak bersama-sama dengan orang lain, confirm kita akan gaduh. Akan ada yang kita tak setuju dengan dia. Bukan senang nak menghadap mercun sekarang. Rupanya setiap perayaan pun sekarang dah ada mercun besar tu. Dulu saya ingat kaum Cina saja ada kan. Sekarang ni India pun ya. Melayu pun sama jugalah. Raya Aidilfitri kita pun dah ada dah mercun besar-besar tu orang pasang. Tak kisahlah pukul berapa pun. Tapi itu satu cabaran. Macam mana kita nak menguruskan. Salah ya salah. Betul ya betul. Tapi macam mana nak menguruskan itu susah. Macam mana nak tegur dia? Payah. Kan? Padahal jiran kita nampak tiap hari. Dia sedai baju, kita nampak dia. Dia keluar daripada rumah, dia angkat tangan, kita angkat tangan juga. Tapi bila dia buat salah, macam mana nak tegur? Payah. Susah. Itulah masalahnya bila duduk dalam satu negara. Sebab kita berkongsi tanah yang sama, tapi perangai beza-beza. Ada orang suka sakitkan hati orang, ada orang baik je. Ada orang tiba-tiba meletup, mengamuk. Macam mana nak menguruskan? Inilah nasihat Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah afsyus salam. Sebarkan salam. Bila kita memberi salam sesama muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam dekat situ ada dua maksud ya. Salam dengan maksud kesejahteraan dan salam kat situ dengan maksud Islam. Islam maksudnya apa? Tunduk, serah diri kepada Allah Ta'ala. Tunduk. Maka bila beri salam tu, dia adalah satu dakwah, satu peringatan. Inilah satu keindahan apabila Nabi SAW memulakan satu tradisi untuk orang Islam, jangan lagi bagi salam macam orang jahiliah. Orang jahiliah bila bagi salam, an'im sabahan. Dia ada perkataan dia, an'im sabahan. Bila pagi-pagi jumpa orang, an'im sabahan. Apa maksud an'im sabahan? Semoga kau dapat keuntungan hari ini. Itulah maksud dia. Itu saja yang mereka berikan. Tapi dia tidak berupa satu dakwah, satu seruan untuk aku harap kita sama-sama boleh hidup dalam keadaan aman. Kan seronok kalau kita beri salam pada orang, dalam hati kita, dalam akal kita, kita mentafsirkan salam itu adalah aku dengan kau, kita ada banyak beza. Kita ada banyak sangat benda boleh gaduh. Tak perlu agama lain pun. Jiran, kawan sekolah, kan? Main futsal malam-malam, ada benda yang kita beza. Ada benda boleh buat kita gaduh. Tapi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah berikan keamanan antara kita. Kita tak bergaduh. Kita tak berselisih. Pandangan teruk sangat. Ya, bezanya boleh. Tapi tak adalah sampai kita nak bergaduh. Sampai kita tak nak pandang muka kawan kita. Itulah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan afsyus salam sesama yang bukan Islam pula macam mana? Kita tak beri salam kan pada bukan Islam. Kita tak beri salam kepada bukan Islam. Tapi jawab salam itu ada perselisihan pandangan sikit. Tapi secara umumnya, kita tak memberikan salam secara khusus kepada yang bukan Islam. Kerana kita tahu ucapan salam itu, kita mendoakan orang itu.
untuk mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala, iaitu benda tu dia tak dapat kerana dia bukan Islam. Okay? Tapi dia masih boleh menikmati kan nikmat Allah Ta'ala, silakan. Okay? Lalu macam mana nak afsyus salam yang kepada yang bukan Islam? Menyebarkan salam kepada bukan Islam lebih banyak bersifat perbuatan. Okay? Lebih banyak bersifat apa yang kita lakukan kepada dia. Apa yang menjadi perbualan kita kepada dia. Kan? Beza macam mana pun, kita kena memilih perkataan yang betul kerana dia adalah jiran kita juga akhirnya. Sebab tu payah. Tegur, kena tegur, tapi nak memilih perkataan itu sangat susah. Macam mana nak pilih perkataan supaya dia mendapat nasihat kita, tapi tak menyakitkan hati. Ada banyak cerita dalam sirah, boleh baca kata-kata Ja'far bin Abi Talib. Ketika Ja'far bin Abi Talib dengan rombongan muslimin sampai ke Habsyah, bertemu dengan Raja Najasyi, dan Raja Najasyi bertanyakan kepada mereka, kenapa kamu ke sini? Kamu bukan anut agama aku. Dan kamu bukan menganut agama nenek moyang kamu di Mekah. Maka kata-kata Ja'far tu tuan-tuan boleh esok baca, tengok macam mana dia respon. Dia tetap menyatakan kebenaran, tapi tak menyakitkan hati. Oh, itu payah. Macam mana nak nyatakan kebenaran, nak tegur orang, nak betulkan orang, tapi tak menyakitkan hati. Yang kedua, at'imut ta'am. Beri makan. Satu nasihat yang penting daripada Nabi SAW, sangat ringkas, beri makan. Rupanya memang begitu kan. Makan adalah satu cara yang paling mudah untuk ikat orang. Untuk ambil hati orang, makan. Kalau kita ejen takaful ke apa, nak cari klien, makan, belanja makan. Kalau kita ada bisnes apa-apa, tengah deal dengan orang, makan. Acara lain tu lambat sikit lah untuk betul-betul tarik hati dia. Tapi makan ni automatik semua orang suka. Dan Nabi SAW memberikan satu acara untuk diuruskan oleh para sahabat, beri makan. Dan para sahabat Muhajirin dan Ansar, antara satu sikap mereka yang indah adalah mereka sangat tegar untuk memberikan saudara mereka kekenyangan. Nampak macam senang sangat. Tapi untuk hidup pada zaman itu, kelaparan itu adalah satu perkara yang normal. Dia berlaku kepada Nabi SAW, berlaku kepada para sahabat yang lain. Ada peristiwa bagaimana para sahabat berkumpul di luar rumah hanya kerana mereka lapar. Satu kebiasaan pada zaman itu untuk orang kelaparan. Jangan bayang zaman kita. Zaman itu pilihan makanannya pun tak banyak. Maka apabila menjamu makan, itu adalah satu pahala yang besar kepada generasi pada ketika itu. Kerana sumber makanannya pun kurang dan ramai orang yang mustata'afin, orang golongan yang lemah, golongan yang miskin. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Silaturahim ni, silah itu maksudnya apa? Hubungan. Ar-rahim merujuk kepada rahim ibu. Asasnya, perkataan silaturahim itu maksudnya apa? Kita berkongsi kelahiran daripada ibu kita, daripada nenek kita, daripada atas-atas, akhirnya kita bertemu dengan ibu yang sama. Akhirnya kita tak boleh nafikan manusia muncul atas muka bumi ini bermula dengan seorang ayah dan seorang ibu. Adam dan Hawa. Itulah ibu kita, itulah ayah kita. Secara nasab yang jauhnya lah. Dan bila sebut silul arham, bermaksud apa? Ada silaturahim yang khusus dengan Muslim. Ada silaturahim yang umum dengan yang bukan Islam. Maka bila sebut silaturahim menjadi satu acara ataupun satu agenda besar Nabi SAW di Madinah, kita lihat bagaimana Nabi bertemu dengan orang Yahudi. Bila Nabi sampai ke Madinah, ia jemputan Aus dan Khazraj. Tapi Nabi juga bertemu dengan orang Yahudi. Tanya mereka apa khabar. Jemput mereka untuk hadir. Berbincang dengan mereka apa peraturan antara kita supaya kita tak bergaduh. Maksudnya apa? Nabi nak pastikan hubungan antara kaum di Madinah itu terpelihara. Sama dengan Afiyus Salam tadi. Dan silul arham ini Nabi telah praktikkan. Kita tahu agama Islam ni dengan agama Yahudi dekat. Agama Islam, agama Kristian, agama Yahudi, dia dekat. Berbanding dengan Islam dengan orang orang-orang yang pagan, orang-orang yang menganut agama jahiliah. Dia jauh sikit. Tapi dengan ajaran Kristian, dengan ajaran Yahudi, dia dekat. Kerana dia bertemu pada Rasul yang sama. Dengan Nabi Musa-nya, dengan Nabi Isa-nya, dengan Ibrahim AS. Sebab tu sukar untuk nafikan kita sebenarnya berasal daripada sumber yang sama.
Raja Najasyi pun dalam ucapan yang Ja'far bin Abi Talib tadi, akhirnya dia sebut apa? Bila dia dengar ucapan Ja'far bin Abi Talib, dia kata apa? Apa yang kau sebut ni dengan apa yang ku percaya, dia berasal daripada mishkatun wahidah. Dia berasal daripada sumber yang sama. Itulah rahim. Dan itu telah dilakukan oleh para sahabat. Dan akhir sekali, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan solatlah pada waktu malam ketika semua orang lain tidur. Dan ayat ini, bila sampai pada keratan ini, dia khusus untuk muslimin. Dia tak lagi rujuk kepada orang yang umum. Keratan yang awal, 3 arahan yang pertama adalah untuk semua orang. Tapi bila sampai saja, wasallu bil laili wan nasu niyam, ini tanggungjawab muslimin khusus. Orang lain tak solat malam, kita solat malam. Dan solat malam kita terhubung dengan negara. Nampak macam jauh Sejak bila solat itu kita fikir tentang negara, kan? Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghubungkan wasallu bil laili wan nasu niyam sebagai nasihat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada warga Madinah. Untuk muslimin, bangun malam, hidupkan malam ketika semua orang lain tidur. Itu adalah ibadah yang paling susah sekali nak buat. Itu adalah ibadah yang paling berat sekali untuk dilakukan. Itu lakon ibadah yang paling kurang kita lakukan dalam hidup kita. Nak dibandingkan dengan zikir pagi petang, nak dibandingkan dengan Al-Quran, nak dibandingkan dengan ibadah lain, ini lakon ibadah yang paling sedikit sekali kita buat. Ini satu petanda apa? Nabi berikan satu standard yang paling susah sekali untuk kita buat. Sebab nak beritahunya, ibadah ni, dia mesti ada kesan kepada negara. Kalau tak ibadah elok-elok, maka dia akan merosakkan hubungan dalam kalangan masyarakat. Ini nasihat khusus kepada muslimin. Dan akhir sekali, akhirnya Nabi hubungkan dengan tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk syurga Allah Ta'ala bisalam, dengan penuh rasa selamat, dengan penuh rasa tunduk kepada Allah Ta'ala. Khusus untuk orang muslimin juga. Kerana ia ucapan ini umum. Tapi Nabi berikan tanggungjawab khusus kepada para muslimin. Jangan tunggu orang Yahudi buat baik. Jangan tunggu orang Kristian di Madinah buat baik pada kita. Tapi kita yang kena memulakan. Tak kisahlah orang lain buat macam mana, kita. Posisi sebagai umat, kita kena menjadi orang yang menjuarai kebaikan. Kita kena menjadi orang yang menjuarai setiap perselisihan pandangan yang berlaku. Kerana kitalah nanti yang memerlukan semua bekalan itu untuk tadkhulul jannata bisalam. Untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala dengan penuh rasa selamat. Itulah cita-cita kita. Lagi-lagi dekat PRU ni, kita akan mengenang hadis ini sebagai satu inspirasi kepada kita semualah. Macam mana untuk macam mana untuk melihat segala masa depan negara ini itu berdasarkan tujuan-tujuan tadi. Itulah yang akan bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Walaupun nampak macam tak gemarlah nak cerita pasal PRU ke apa, tapi dalam hati tu jangan lupa, jangan sampai kita putuskan ikatan negara dengan iman kita. Sebagaimana Nabi SAW telah pamerkan dalam hadis ini. Yang penting kita berjaya untuk pamerkan dan usahakan setiap satu daripada urusan ini, dan kita hujahkan di hadapan Allah Ta'ala nanti. Aku sebagai seorang Muslim di Malaysia ini, ketika aku berjiran dengan orang-orang yang bukan daripada kaum aku, bukan daripada agama aku telah cuba untuk melaksanakan afsyus salam. Aku telah cuba untuk at'imut ta'am. Aku telah cuba untuk silul arham. Dan aku juga berusaha untuk sallu bil laili wan nasu niyam. Dan sebab itu, kita harapkan Allah Ta'ala berikan kepada kita tadkhulul jannata bisalam. Allah masukkan kita ke syurga Allah Ta'ala atas usaha-usaha tadi. Saya rasa itu saja yang saya nak utamakan pada pagi ini. Mudah-mudahan dia memberikan satu landscape ataupun cara pandang yang lebih luas, cara pandang yang lebih realistik terhadap cerita-cerita dalam sirah Nabi SAW. Terutamanya kita masih Rabiul Awal Betul ke? Sudah habis dah. Masih lagi Rabiul Awal. Terutamanya ini bulan Maulid, bulan yang kita kenang Nabi SAW. Maka setiap masa, setiap urusan kita, setiap situasi yang ada pada kehidupan kita ni, jangan lupa untuk menghayati bagaimana Nabi menghadapi situasi tersebut. Ketika kita menguruskan surau kita, masjid kita, kita tanyakan Nabi SAW, bagaimana Nabi uruskan surau kita, masjid kita. Bagaimana Nabi menguruskan negara, bagaimana Nabi menguruskan
kemajmukan masyarakat di Madinah. Sebab itu semua adalah nilai sunnah yang kita nak tunjukkan pada Allah Ta'ala bahawa aku adalah seorang umat yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita praktikkan satu arahan khusus dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita nak laksanakan arahan tersebut kerana Allah minta kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai at-ta'assi, untuk kita follow, untuk kita ikut teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya telah pun terpamir dalam kehidupan baginda dan para sahabat. Saya rasa di situ saja. Ada soalan, ada pertanyaan ataupun tambahan? Jika ada, siapa tak tahu bila lagi nak ke sini. Saya tak kenalkan diri takut Tuan Haji tak sebut nama saya pula. Nama saya Khubaib. Namanya Khubaib dan tinggalnya dekat Setia Alam. Pertama kali ke sini atas jemputan siapa namanya Haji? Ya, Ustaz ya. Saya pun tak ingat namanya, lupa pula nak tengok mesej. Tinggalnya dekat Setia Alam saja, tapi kampungnya dekat sini lah, dekat Bukit Kapar, dekat Sementar. Dan kalau kalau hantar anak tu selalu lalu sini. Hantar anaknya dekat Meru dengan pengasuh. Dan mudah-mudahan dapat temu Tuan-Tuan Haji lagi lepas ni untuk kita melanjutkanlah pertemuan kita, insya-Allah. Ada soalan? Kalau ada? Tak ada ya? Baik, saya rasa insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.